Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Nur Alwani Zafira Khairul dalam 15 minit MMTV edisi 4 Oktober 2023. Kita mulakan dengan berita utama. Kes Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno yang didakwa mengeluarkan kenyataan menghasut berhubung isu pelantikan Menteri Besar Selangor dan penubuhan kerajaan perpaduan dalam satu ceramah politik sebelum ini akan dibicarakan di Mahkamah Seksyen Selayang bermula Januari 2024. Hakim Nur Raja Mat Zain menetapkan kes bermula pada 18 dan 19 Januari 2024. Selain itu, kes juga akan dibicarakan pada 5 sehingga 23 Februari 2024 mengikut tarikh yang ditetapkan. Terdahulu, pendakwaan mengemukakan pindaan terhadap dua pertuduhan yang dihadapi Muhammad Sanusi membabitkan perubahan pada Seksyen Pertuduhan. Sebelum ini, Muhammad Sanusi didakwa mengikut Seksyen 4-1-A Akta Hasutan namun dipindah kepada Seksyen 4-1-B Akta Sama. Seksyen itu masih membawa hukuman sama iaitu denda sehingga RM5,000 atau penjara maksimum 3 tahun atau kedua-dua sekali jika sabit kesalahan. Muhammad Sanusi mengekalkan pengakuan tidak bersalahnya bagi kedua-dua tuduhan pindaan itu. Pada 18 Julai lalu, beliau didakwa atas tuduhan mengeluarkan kenyataan menghasut berhubung tindakan Sultan Selangor melantik Datuk Seri Amaruddin Syahri sebagai Menteri Besar. Muhammad Sanusi, 48 tahun, yang juga pengarah pilihan raya Perikatan Nasional, didakwa atas tuduhan mengeluarkan kenyataan menghasut berhubung titah yang di-Pertuan Agong kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkaitan penubuhan kerajaan perpaduan. Ahli Dewan Undangan Negeri Jeneri Kedah itu dituduh melakukan perbuatan tersebut pada pukul 11 malam 11 Julai lalu dalam sebuah ceramah di Simpang 4 Taman Selayang Mutiara, Gombak. Hakim Mahkamah Rayuan Datuk Azizah Nawawi menarik diri daripada mendengar rayuan Datuk Seri Najib Razak untuk mengembalikan semula saman RM1.9 juta terhadap bekas Peguam Negara Tan Sri Tommy Thomas atas dakwaan salah guna jawatan awam. Azizah yang mempengerusikan panel 3 Hakim Mahkamah Rayuan berkata, beliau berhasrat untuk menarik diri daripada mendengar rayuan itu atas alasan suaminya, Datuk Nik Suhaimi Nik Sulaiman, pernah berkhidmat di bawah Thomas dan selain kes berkenaan melibatkan kepentingan awam. Sementara itu, Peguam Datuk Firuz Hussein Ahmad Jamaluddin yang mewakili Najib memberitahu Mahkamah bahawa bekas Perdana Menteri itu meminta Azizah menarik diri daripada mendengar rayuannya. Firuz berkata arahan daripada anak guamnya adalah supaya membantah Azizah daripada mendengar rayuan itu, memandangkan Thomas yang menjadi subjek utama dalam prosiding berkenaan. Peguam Alan Adrian Gomez yang mewakili Thomas berkata, mereka tidak membantah Hakim Azizah mendengar rayuan itu dan mahu plaintiff menyatakan alasannya. Beliau berkata beliau tidak mendengar sebarang alasan yang menunjukkan terdapat bahaya berat sebelah jika hakim itu mendengar rayuan tersebut. Pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin melihat tindakan kerajaan yang mengarahkan Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan menguruskan pengagihan bekalan beras kepada rakyat sebagai bertentangan dengan peranan agensi itu. Jelas beliau, Malaysia sudah mempunyai sistem pengagihan dan rantaian bekalan beras sejak 50 tahun lalu. Dan jika ini diteruskan fama, jelas ia akan memberi kesan kepada pemasaran hasil tani. Tambahnya, keadaan yang dihadapi rakyat di negara ini dalam isu kekurangan bekalan beras juga tidak seharusnya berlaku. Menurut Muhyiddin, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan yang diterajui oleh Muhammad Sabu yang juga Presiden Parti Amanah juga sepatutnya lebih peka untuk mendapatkan maklumat jelas dalam menangani masalah beras secara tuntas. Katanya, kerajaan juga sepatutnya mengenal pasti isu akar umbi yang mengakibatkan kekurangan bekalan beras putih tempatan dalam pasaran negara. Dalam usaha meringankan beban masyarakat luar bandar dan penduduk kurang berkemampuan, Kerajaan Selangor mengecualikan cukai taksiran bagi 426,656 rumah kos rendah dan rumah kampung untuk penggal kedua tahun ini bermula 1 Julai sehingga 31 Disember. Melibatkan implikasi kewangan sebanyak RM29.42 juta kepada semua pihak berkuasa tempatan di negeri itu. Ia merupakan salah satu ketetapan bagi merealisasikan 5 komitmen utama pentadbiran Pakatan Harapan Barisan Nasional selepas pilihan raya negeri lalu.
Dalam perkembangan sama, seramai 2,660 pegawai masjid dan surau di negeri itu turut menerima kenaikan allowance yang akan bermula 25 Oktober ini, selain inisiatif pertanian kita Selangor yang bakal diperkenalkan sebagai langkah untuk meningkatkan pengeluaran pertanian. Dalam menghadapi perubahan cuaca monsun timur laut pada penghujung tahun ini, Kerajaan Negeri melalui Smart Selangor Operation Centre juga akan bertindak mengkoordinasi dan memantau pemakluman kepada rakyat menerusi kerjasama mereka dengan Jabatan Meteorologi Malaysia. Selain itu, pusat pemindahan sementara bagi kawasan berisiko bencana juga akan sentiasa dipantau dan diberi penambahbaikan seperti fasiliti dan bekalan keperluan asas serta makanan untuk memudahkan penempatan mangsa yang terlibat. Kembali lagi, tiada rakyat Malaysia terlibat dalam insiden tembakan di Siam Paragon Mall di Bangkok semalam yang mengorbankan 2 individu serta mencederakan 5 yang lain. Duta Malaysia ke Thailand, Datuk Georgie Samuel berkata pihaknya kini sedang memantau rapat keadaan tersebut. Sementara itu, pihak berkuasa Thailand mengesahkan bahawa 2 individu yang masing-masing merupakan warga negara China dan Myanmar maut dalam kejadian berkenaan, manakala 5 individu lain turut cedera. Tambahnya, polis telah menahan seorang suspek berusia 14 tahun di tingkat 3 pusat beli belah tersebut dan suspek dikatakan mempunyai sejarah kesihatan mental. Dalam perkembangan sama, Tunku Mahkota Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim, turut berkongsi detik cemas baginda dalam kejadian itu sambil menjelaskan terpaksa berlari ke ruang bawah tanah bersama pasukannya untuk menyelamatkan keluarga. Pelakon Hafiz Roshdi mendedahkan dia menerima rawatan gangguan bipolar di Hospital Shah Alam sejak 3 tahun lalu. Menjelaskan kesihatan mentalnya kini sudah stabil, menurut Hafiz bagaimanapun dia masih perlu mendapatkan rawatan susulan di hospital selain persepsi ubat selain perlu memeriksa kestabilan hormon. Sementara itu, Mahkamah Magistrate hari ini menetapkan 6 dan 7 Februari 2024 sebagai tarikh perbicaraan Hafiz yang didakwa atas pertuduhan mencederakan bekas isterinya Syuhada pada Mac lepas. Pada 13 Mac lalu, Hafiz mengaku tidak bersalah atas pertuduhan menumbuk pipi kiri isterinya sebanyak 3 kali di dalam kenderaan di susur keluar Plaza Tol Sungai Buaya. Hafiz dan Syuhada mendirikan rumah tangga pada 30 April 2016 dan dikurniakan 2 cahaya mata iaitu Humaira 6 tahun dan Umar 2 tahun. Berita luar negara. 21 individu termasuk 2 kanak-kanak dan pelancong asing terbunuh manakala beberapa yang lain cedera selepas bas yang dinaiki mereka terjunam sebelum terbakar dari sebuah jambatan di Venice. Datuk Bandar Venice Luigi Brusnaro menerusi laman Facebook rasminya berkata, satu tragedi mengayat hati telah melanda komuniti mereka semalam. Kabinet Wilayah Venice Luca Zaya berkata, angka sementara merekodkan 21 kematian dan lebih 20 yang lain termasuk pelancong asing dimasukkan ke hospital berdekatan untuk menerima rawatan lanjut. Sehingga kini usaha menyelamatkan sedang giat dijalankan untuk mengalihkan dan mengenal pasti mayat-mayat berkenaan. Sementara itu, seorang pegawai Dewan Bandaraya berkata, mangsa yang maut termasuk pelancong Ukraine, warga Jerman, Perancis dan Kroasia. Dalam kejadian yang berlaku sekitar pukul 7.30 malam waktu tempatan itu, bos berkenaan dipercayai dalam perjalanan pulang dari lokasi bersejarah di Venice untuk menuju ke tapak perkemahan sebelum terlibat kemalangan. Dikatakan bas tersebut hilang kawalan sebelum terjunam dan terbakar dari jambatan yang merentasi laluan kereta api yang menghubungkan daerah Mestre dan Marghera di Bandar Venice. Langkah Indonesia mengimport beras dari negara jiran untuk mengawal lonjakan harga mencetus kecaman daripada pengeluar domestik sekaligus mengetengahkan dilema Jakarta dalam mengimbangkan kepentingan petani berbanding pengguna.
Menurut Agensi Pemerolehan Makanan Negara, Bulog mengimport lebih 2 juta tan beras pada 2023 untuk mengurangkan kesan fenomena El Nino. Kawalan ekspor oleh India juga menjadi faktor utama yang menjejaskan harga beras dunia. Pada tahun ini, negara itu mengimport 1.59 juta tan beras dari Januari hingga Ogos dengan lebih separuh diimport dari Thailand. Angka itu meningkat 6 kali ganda berbanding tahun lalu. Agensi Makanan Kebangsaan pada 26 September berkata, Indonesia juga akan mengimport 1 juta tan metrik beras dari China. Indonesia merupakan negara pengguna beras ketiga terbesar di dunia dengan data pemerintah menunjukkan setiap seorang daripada 270 juta penduduk mengambil kira-kira 114.6 kilogram beras setahun. Walau bagaimanapun langkah tersebut mungkin tidak mampu meredakan tekanan yang dihadapi oleh golongan miskin kerana menurut pakar, kira-kira 40% bahagian bantuan sampai kepada orang yang tepat, manakala 60% lagi hilang ke tempat lain. Encik Tahu Buntu memikirkan bagaimana beliau hendak sambung pelajaran ke peringkat PhD. Apa susah-susah? PSN kan ada? Betul ke? Abang, boleh tolong saya masak tak? Boleh saya. Segmen Halal Niaga minggu ini. Jenama minuman jalanan Cedok menawarkan variasi minuman pelbagai perisa buat pembeli. Mula beroperasi pada tahun 2018, Cedok mempunyai keunikan tersendiri dengan menjenamakan air minuman menggunakan resepi tersendiri yang diolah mengikut cita rasa pembeli. Ya betul. Semua kita orang buat sendiri. Memang teh kita masak, kopi semua kita masak sendiri. Bahan-bahan tu ada campuran daripada kalau macam kopi ada 3 jenis campuran kopi. Salah satunya daripada kopi Indonesia dan ada 2 lagi campuran kopi lah. Dan teh ada 2 campuran juga. So itu resepi kita sendiri. Semua resepi kita sendiri. Meskipun tampil dengan minuman tanpa gula, pemiliknya Muhammad Nahar Abu Kasim tetap optimis dengan sambutan daripada pelanggan memandangkan produknya dilihat berbeza dari yang lain. Brand lain saya tak tahu tapi saya pernah rasa. Tapi apa yang saya dapat compare daripada brand saya sendiri, saya jenis yang kalau kata teh ais, saya akan betul-betul rasa teh dan rasa lemak manis. Kita tak pakai gula, kita pakai susu saja supaya nak menaikkan rasa lemak teh ais tu sendiri. Dan begitu jugalah dengan kopi, green tea. So kita orang memang tak pakai gula, fully 100% susu. Nahar turut mengakui perniagaan minuman berasaskan produk tenusu mempunyai cabaran tersendiri berikutan tempoh ketahanannya yang tidak lama. Bank Negara Malaysia menjangka inflasi akan terus menurun didorong momentum kenaikan harga yang perlahan. Kabinet BNM Dato' Abdul Rashid Abdul Ghafur menyatakan pihaknya akan terus memantau potensi risiko terhadap prospek kenaikan inflasi yang timbul terutamanya daripada perubahan kepada dasar domestik mengenai subsidi bahan api. Ujarnya, Malaysia bernasib baik kerana tidak menghadapi cabaran inflasi yang teruk seperti yang dilihat dalam ekonomi lain. Dapat dilihat juga inflasi teras menurun kepada 2.5% pada Ogos sejajar dengan harga komoditi global yang lebih rendah dan keadaan penawaran serta permintaan yang bertambah baik. Jawatan Kuasa Dasar Monetary Bank telah melaraskan monetary secara beransur-ansur sejak Mei 2022 dengan mengambil kira prospek inflasi dan pertumbuhan domestik. Mengulas lanjut, beliau berkata, walaupun beroperasi dalam persekitaran ekonomi yang mencabar, ekonomi Malaysia kekal berdaya tahan dipengaruhi aktiviti berorientasikan domestik. Kita teruskan dengan berita sukan. Persatuan Bola Sepak Malaysia sudah mendapatkan jaminan daripada Perbadanan Stadium Malaysia bahawa Stadium Nasional Bukit Jalil kini sudah bersedia sepenuhnya dalam menjadi venue rasmi bagi persiapan Harimau Malaya menghadapi Pesta Bola Merdeka dan kelayakan Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2027. Setiausaha Agung Persatuan Bola Sepak Malaysia, Datuk Nur Azman Rahman berkata, perkara berkaitan persiapan venue berkenaan juga sudah pun dibincangkan secara bersama dengan PSM. Sebelum ini,
FAM yang juga diketuai Presidennya Datuk Hamidin Mohamad Amin, Liga Bola Sepak Malaysia hadir ke Stadium Nasional Bukit Jalil bagi berbincang dengan PSM bagi menyusun jadual penggunaan stadium berkenaan pada baki 2023 ini dan sepanjang 2024. Perbincangan tersebut memfokuskan kepada persediaan pihak PSM menjelang kejohanan Pesta Bola Merdeka, kelayakan Piala Dunia 2026, Piala Asia 2027 dan juga saingan domestik iaitu final Piala Malaysia pada 9 Disember. Pengendali Bali United Stefano Kugura berada dalam situasi tertekan bagi berdepan wakil negara Terengganu pada aksi kedua kumpulan G Piala AFC malam ini di Stadium Kapten 1 Wayan Dipta Genera Bali. Kugura yang kini dibalik tekanan penyokong mendesaknya untuk melepaskan jawatan juga sedar bahawa Terengganu sudah terbukti sebuah kelab yang kuat kerana berjaya menewaskan kelab Australia Central Coast Mariners pada perlawanan pertama. Dalam 4 perlawanan Liga 1 Indonesia sepanjang September lalu, skuad Serdadu Tridatu dihimpit dengan prestasi yang tidak menentu apabila mengalami 2 kekalahan, 1 seri dan 1 menang, namun tampil cemerlang pada perlawanan pertama Piala AFC apabila menewaskan kelab Filipina Stadion Laguna 5-2. Dalam perkembangan sama, pemain-pemain Terengganu FC secara yakin melaungkan amaran untuk memburu kemenangan kedua berdepan kelab tersebut. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok, Khamis 5 Oktober 2023. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Nur Alwani Zafira Khairul. Assalamualaikum dan jumpa lagi.